Nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah terletak di tempat yang bernama Al-Khafi, artinya samar. Kedudukannya tepat di antara dua jari dari sebelah dada kanan ke tengah dada. Berikut adalah sifat nafsu mardiyah. Husnul khuluq, artinya baik akhlak. Tarku ma siwallah, artinya meninggalkan selain Allah. Al-khulfu bil khalqi, artinya lemah lembut kepada makhluk. Hamluhum ala salah, artinya mengurus makhluk pada jalan kebaikan. Sufu an zunubihim, artinya memaafkan kesalahan makhluk. Al-ma'il ilaihim likhrajihim min zulumati taba'ihim wa anfusihim ila anwari arwahihim, artinya mencintai makhluk ciptaan Allah SWT dengan membawa mereka keluar dari kejahilan mengenal Allah SWT. Pada peringkat ini, segala bentuk perbuatan darinya telah diredai oleh Allah SWT. Kelakuan, kata-kata dan diamnya semuanya adalah berlaku dengan perintah dan izinan Allah SWT sahaja. Peringkat ini akan keluar karamah yang luar biasa dari mereka. Fikiran dan hati mereka telah sampai ke tahap bersatu di dalam titik ingatan yang kekal bersama Allah SWT tanpa ada sebarang halangan atau terhenti walaupun ke mana sahaja mereka pergi, tidur, makan atau ketandas sekalipun. Allah berada kekal di dalam lubuk hati mereka menerusi cara kafi fi khafi, iaitu melalui penyaksian basitiyah sifat ma'ani Allah yang nyata dan dizahirkan oleh dirinya sendiri. Af'al diri mereka sudah dinafi dan dinisbahkan secara langsung kepada af'al Allah semata-mata. Hati mereka betul-betul sebati bersama ingatan terhadap Allah. Tiada sesaat pun mampu berpisah daripadanya. Penyaksian terhadap hak sifat Allah jelas baginya sehingga hilang dirinya sendiri. Inilah yang dinyatakan oleh Abu Yazid Bistami. Pandanglah yang satu pada yang banyak. Pada peringkat ini, mereka sudah tenggelam di dalam fana baqabillah, iaitu bersikap suka mengasingkan diri, tidak suka bergaul lagi dengan manusia lain dan agak tidak terurus dirinya. Namun begitu, ia mempunyai kesedaran dua alam sekaligus, iaitu secara zahir dan batin. Apabila mereka ini sudah dapat membiasakan diri, maka ia akan hidup kembali normal seperti biasa, cuma pada peringkat awalnya sahaja. Firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 96, apa yang di sisi kamu itu pasti lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah tetap kekal. Sabda Rasulullah SAW, apabila kamu sekalian melihat seseorang mukmin itu pendiam dan tenang, maka dekatilah ia, sesungguhnya dia akan mengajar kamu hikmah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, para waliku di dalam bawah naunganku, tiada yang dapat mengenal mereka dan mendekati kepada wali kecuali jika Allah ingin memberikan taufik dan hidayahnya supaya ia langsung juga mengenal Allah dan kebesarannya yang diberikan kepada manusia yang dikehendaki olehnya. Abu Ali Al-Jurjani berkata, seorang wali itu adalah orang yang fana, iaitu lupa pada diri dan tetap baqa dalam musyahadah, dalam melihat Tuhan. Allah yang mengatur segala-galanya, maka kerana itulah nur ilahi berturut-turut datang kepadanya. Orang yang sentiasa mengaku Allah sebagai Tuhan kami dan sentiasa istiqamah, mereka inilah orang yang hidup aman dan tidak takut dan tidak pula berduka cita kerana dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Mungkin Allah memperlihatkan kepadamu sebahagian dari perkara gaib, alam malukut, tetapi sengaja Allah menutupinya
daripadamu rahsia-rahsia para hamba-Nya. Adakala Allah Subhanahu Wa Taala membuka rahsia alam ghaib seperti alam malakut kepada walinya supaya kekasihnya itu dapat lebih mengenali dirinya. Sal bin Abdullah ketika ditanya oleh muridnya, bagaimanakah cara mengenal wali Allah itu? Maka jawabnya bahawa Allah tidak memperkenalkan waliku kepada orang awam kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka atau mereka yang bakal mendapat manfaat belajar mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesiapa yang sudah dipertemukan dengan wali atau sedang berguru dengan wali Allah ini akan terikat dengan tugas yang harus dilaksanakan, iaitu harus percaya apa yang dikatakan tentang ilmunya, tidak boleh menentang, memusuhi dan menyakiti tubuh badan dan hatinya, tidak boleh melanggar perintahnya, kerana jika ada yang menentang mereka, mereka itu bermaksud yang anda sedang menentang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Kesan dan akibat melanggar syarat di atas, anda akan langsung terus dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan wali itu di dalam bentuk kejadian bertubuh manusia tetapi terhijab basyariyah, supaya tiada siapa yang mengenali mereka dan tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang mengawal tingkah laku dan ucapan perkataan mereka. Mereka ini dijadikan sama seperti manusia lain, seperti sakit, lapar, lemah, menghadapi ujian berat dan sebagainya. Allah itu wali, iaitu pelindung, pemelihara orang yang beriman atau orang mukminin. Sesiapa yang mengganggu dan menginaya seseorang waliku, maka langsung akan aku, yakni Allah, istiharkan perang kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 90 hingga 91. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedangkan mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus dirinya dengan emas, yakni sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak memperolehi penolong. Bagi mereka di maqam ini, setiap perbuatan, perkataan, penglihatan dan apa sahaja adalah zikir. Pada tahap ini mereka mempunyai karamah yang amat luar biasa. Namun jarang sekali mereka menzahirkan kelebihannya itu, kecuali di dalam waktu kecemasan atau di kalangan anak muridnya sahaja. Itu pun untuk memahami di atas pelajaran tertentu. Dari segi ilmu pula, mereka sudah menguasai ilmu semua peringkat, iaitu nur, tajalli, sir dan sirus-sir. Mereka ini berpeluang menjelajah seluruh alam maya dan alam gaib, termasuk syurga, neraka dan sebagainya jika diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga berupaya melawat pelbagai tempat sama, iaitu melalui batinnya sahaja atau bersama jasadnya sekali, sehingga kan pernah kita mendengar pada satu masa yang sama mereka boleh menjelma di pelbagai tempat. Inilah yang dipanggil khawaful khawaf, dan ianya berlaku tanpa disengajakan atau dikawal. Maksudnya berlaku dengan perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya dari kehendak mereka.